Tuhan telah menyatukan kita dengan semua ciptaannya, namun paradigma teknokratik boleh mengasingkan kita daripada dunia di sekeliling dan menipu kita dengan membuat kita lupa bahawa seluruh dunia ini adalah sebuah ruang pertemuan. Ia pantas, ia murah, ia tiba di depan pintu anda dalam masa sehari, tetapi apakah kesan tersembunyi belian dalam talian terhadap alam sekitar? Belian dalam talian sedang berkembang pesat dan Malaysia tidak terkecuali. Menurut Malaysia Digital Economy Corporation ataupun MDEC, negara dijangka mencapai pendapatan e-dagang sebanyak 1.65 trilion ringgit menjelang tahun 2025. Permintaan sebesar itu memacu satu sistem yang besar, lebih banyak gudang, lebih banyak pengangkutan, dan lebih banyak pelepasan karbon. Perjalanan kita bermula dengan melayari internet. Di sebalik setiap carian, scroll, dan pembelian, terdapat pusat data yang beroperasi selama 24 jam sehari, 7 kali seminggu. Pelayan gergasi ini ialah pendorong utama kepada permintaan elektrik. Pada tahun 2024, ia dianggarkan menggunakan sekitar 415 terawatt jam atau 1.5% daripada jumlah penggunaan elektrik dunia. Dan menjelang 2030, angka itu boleh berganda. Kebanyakan kita berfikir pusat data hanya menggunakan elektrik, tetapi sebenarnya ia menggunakan jumlah air yang sangat besar untuk mengekalkan suhu optimum bagi pelayan mereka. Ada yang menggunakan sehingga 5 juta galon air sehari, bersamaan dengan penggunaan air sebuah bandar berpenduduk kira-kira 50,000 orang. Dengan hampir 12,000 pusat data beroperasi di seluruh dunia, itu adalah satu beban besar ke atas sumber air. Air yang sepatutnya boleh digunakan untuk ladang dan komuniti. Kita tekan butang beli dan dengan sekelip mata, barang kita dipilih dan dibungkus. Namun, ia menggunakan berbilion kotak, plastik sekali guna, dan bubble wrap. Pembungkusan e-dagang menghasilkan kira-kira 165 juta tan sisa setiap tahun. Itu ibarat gunung sampah yang menyesakkan tapak pelupusan dan mencemarkan alam sekitar kita. Setiap penghantaran mungkin nampak tidak ketara, tetapi ia meninggalkan kesan karbon di jalan raya, di udara, dan di atmosfera. Penghantaran adalah bahagian yang kita semua nampak. Lori atau motosikal laju melintasi kejiranan kita. Tetapi ia bukan sekadar membawa bungkusan, ia juga melepaskan karbon. Pengangkutan menyumbang 8% daripada pelepasan gas rumah hijau global dan dijangka menjadi penyumbang pencemaran terbesar menjelang tahun 2050. Kenderaan jalan raya seperti lori, van, dan motosikal adalah penyumbang utama, menyebabkan 65% daripada pelepasan itu. Hakikatnya, tidak semua yang kita beli dalam talian adalah seperti yang kita harapkan. Sebab itu, pemulangan barang begitu lazim. Pada tahun 2024, kadar purata pemulangan e-dagang ialah 17%. Setiap kali sesuatu produk dipulangkan, ia selalunya dibungkus semula dan dihantar semula, sekaligus menggandakan jejak karbon untuk satu pembelian itu. Jika ia rosak, kebanyakannya berakhir sebagai sisa, menambahkan timbunan sampah yang tidak pernah kita sedar. Inilah mimpi ngeri alam sekitar akibat pemulangan barangan. Sebagai pengguna, cara kita membeli itu penting. Pilihan kecil boleh memberi kesan besar kepada bumi. Elakkan pembelian impulsif. Tanyakan diri anda, adakah saya benar-benar perlukan ini? Pilih barangan berkualiti yang tahan lama. Daripada membuat banyak pesanan kecil, gabungkan dalam satu penghantaran. Elakkan penghantaran ekspres.
Pembelian dalam talian tidak akan berhenti dan ia tidak perlu pun. Tetapi kita boleh membuat pilihan yang lebih bijak. Satu klik pada satu masa. Bumi tidak sepatutnya terkesan untuk kemudahan dan nafsu belian kita. Belilah dengan tujuan. Pikirkan lebih daripada sekadar klik dan ingat, setiap pilihan itu bermakna.